Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan Newborn. Okey, nama saya Muhammad Fazil bin Aulia, nombor metrik 260028. Okey, sedikit pengenalan mengenai pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi mempunyai beberapa definisi dan juga sejarah tersendiri. Di dalam perbentangan kumpulan kami memilih organisasi daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ke Johora. Kajian kes mengenai organisasi dilakukan dengan mendiagnosis mengikut peringkat organisasi, kumpulan dan individu. Proses-proses diagnosis juga diketengahkan. Beberapa isu kritikal dikupas justru mendiagnosis kawasan bermasalah. Di dalam pembentangan ini juga telah menunjukkan terdapatnya intervensi dan halangan-halangan. Okey, terdapat dua definisi asas yang akan diketengahkan. Yang pertama melalui Richard Beckett yang merupakan seorang pemimpin awal dalam bidang pembangunan organisasi. Bagi beliau, pembangunan organisasi ialah usaha terancang seluruh organisasi dan diurus dari atas untuk meningkatkan keberkesanan dan kesihatan organisasi melalui campur tangan terancang dalam proses organisasi menggunakan pengetahuan sains tingkah laku. Bagi definisi yang kedua iaitu melalui Berg and Bamford berdasarkan satu set nilai. Sebahagian besarnya humanistik, penerapan tingkah laku, sains dan teori sistem terbuka. Pembangunan organisasi adalah seluruh sistem proses perubahan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan organisasi secara keseluruhan. Kesesuaian dengan cara meningkatkan keselarasan dimensi organisasi utama tersebut sebagai persekitaran luaran, misi, strategi kepimpinan, budaya, struktur, maklumat sistemation dan ganjaran, dan dasar serta prosedur kerja. Okey, sedikit penceritaan mengenai sejarah pembangunan organisasi. Merujuk kepada penubuhan makmal latihan kebangsaan NTL yang diasaskan di USA pada tahun 1947 untuk memajukan bidang sains tingkah laku gunaan dan untuk membangunkan ejen perubahan untuk kepimpinan organisasi yang berkesan. NTL dianggap sebagai inkubator untuk kebanyakan teori dengan bertindak memikirkan idea pembelajaran berasaskan pengalaman sejak 60 tahun perkhidmatannya. Lewin dan pelajar siswazanya yang dilihat memelopori di Amerika Syarikat juga di United Kingdom melalui Institut Tavistock telah melahirkan kumpulan T dan bentuk pendidikan makmal lain. Bagi mereka, kumpulan T ialah kumpulan kecil yang tidak berstruktur latihan makmal di mana peserta belajar daripada tindakan dan dinamik kumpulan yang berkembang melalui diri mereka sendiri. Pengalaman makmal yang diketengahkan bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas kepada individu tentang bagaimana dinamik manusia berkembang dan bagaimana kumpulan boleh memainkan peranan penting dalam peribadi seseorang, perkembangan dan peningkatan kesedaran diri. Penerimaan awal kumpulan T oleh syarikat membawa kepada latihan yang sistematik dan pembangunan pemimpin sebagai intervensi kritikal untuk membina keberkesanan keadaan kerja. Carl Rogers telah melabelkan kumpulan T ini adalah kumpulan paling banyak ciptaan sosial yang signifikan pada abad ini. Okay, next. Pergerakan perhubungan manusia yang lebih besar pada tahun 1950-an. Ini memberi daya untuk menyokong pertumbuhan sehari sosial dan pembangunan psikologi. Tema yang dipromosikan oleh pergerakan itu termasuk direkpresi, agensi individu, pelepasan potensi manusia, yang mana keperluan yang wujud untuk pertumbuhan manusia dan sebagainya. Tema ini dibuat atas kesan terhadap kehausan untuk memahami peranan kerja dan dunia pekerjaan dalam pembangunan individu yang banyak awal pada untuk pengasas yang menjemput. Pemikiran sistem socio-teknikal STS daripada British Tavistock Institute. Kerja yang dilakukan oleh Tris pada tahun 1947 di Lombong Arang Batu British di Hammer dan seterusnya diperkukuh oleh Benford dan Rice menegaskan bahawa organisasi secara serentak adalah sosial dan sistem teknikal. Apabila campur tangan menggabungkan sosial yang penting, faktor hubungan kumpulan dengan perubahan teknologi, peningkatan produktiviti dan pengurangan kerosakan dan kos akan
putus. Penyelidikan ke dalam SDS menunjukkan bahawa keberkesanan kecekapan semangat dipertingkatkan jika kita menggunakan intervensi SDS. Sebaliknya adalah juga benar bahawa jika organisasi hanya berurusan dengan sistem teknikal semasa, perubahan tanpa memberi perhatian kepada sistem sosial manusia, perubahan itu tidak akan mempan. Pembangunan kaedah penyelidikan tinjauan melalui Likert dan Mann mempelopori maklum balas tinjauan pertama dengan syarikat Detroit Edison menggunakan hasil tinjauan untuk penambahbaikan. Kaedah ini melibatkan dua kaedah utama, yang mana pertama ialah mengumpul data melalui soal selidik untuk menentukan satu persepsi pekerja terhadap pelbagai faktor. Kebanyakannya tertumpu kepada pengurusan organisasi. Langkah kedua ialah melakukan rantaian persidangan yang saling berkait untuk memberi maklum balas data kepada pemimpin dan pengurus untuk mewujudkan organisasi strategi penambahbaikan. Kaedah tinjauan ini membantu organisasi pemimpin untuk memahami bahawa apa yang mereka lakukan dalam organisasi akan mempunyai kesan kepada orang dalam organisasi dan oleh itu terhadap prestasi organisasi. Jika pemimpin memberi perhatian kepada kesan sebab akibat, mereka akan mempunyai data tentang bagaimana untuk bergerak dan memperbaiki organisasi. Karya Likert dan Mann telah mencipta platform yang jelas untuk kebanyakan ahli akademik untuk menyatakan dan mengamalkan cara baharu bekerja merentasi sistem sosial, individu, kumpulan, antara kumpulan, bahagian dan juga organisasi keseluruhan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Safar Berasi, 0009. Okey, saya ingin menjelaskan sedikit tentang terkait organisasi yang jadi dalam organisasi ini. Yang pertama, organisasi ini bekerja di dalam daerah itu tinggi dan keluar di kawasan seluas 300 organisasi dengan dan dalam organisasi ini apa yang terdapat adalah fungsi utama macam memajukan sambung dan wilayah ini ke arah lebih wilayah saya. Okey, di peringkat ini apa yang kita dapat di salah seorang dari
selaras jabatan penggunaan seperti penyelenggaraan sebagai pemantau daripada saya serahkan pembentangan ini kepada saya. Kelihatan penglibatan kawasan yang berupaya membantu organisasi bertindak dengan halus dan lebih cepat.
Potensi mereka yang ikut membantu organisasi seperti ini. Tidak dalam itu patut pengurusan organisasi. Kenapa masalah yang khusus terhadap persekitaran manusia kita seperti tidak dapat
organisasi tidak mempunyai pasangan sebagai melaksanakan perubahan sepenuhnya satu melakukan misalkan seterusnya dalam individu proses ini tidak mudah dalam proses dalam menetapkan proses dan dia ada beberapa supaya mereka belajar boleh bergerak ke daripada